Hebat. Terima kasih. Hebatnya Muhammad Pokok Sengah. Sama-sama hebat. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sore. Tuan Yang Ketua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua alim-alim Muhammad yang telah membahas dan menyentuhkan beberapa perkara dalam kementerian ini. Dan ingin saya menyentuh secara secara general berhubung dengan tugas-tugas polis dan IGP, ya. Ketua Polis Negara adalah sebagai ketua pemimpin yang tertinggi polis dan beliau mendapat kuasa di bawah Akta Polis Negara untuk menggubalkan peraturan-peraturan untuk kegunaan polis. Dan peraturan-peraturan ini diturun daripada peringkat Ketua Polis Negara yang dipanggil biasanya IGP Standing Order, dan lepas itu sampai ke peringkat negeri. Kalau di Sarawak dipanggil Commissioner Standing Orders ataupun dan seterusnya di Polis Negeri Standing Orders, dan juga sampailah ke peringkat daerah dan stesen. Dokumen ini pada masa ini adalah satu dokumen yang terhad, khas untuk bacaan dan kegunaan sebagai SOP, Standard Operating Procedure, kepada semua pihak polis yang patut dipatuhi oleh pihak-pihak polis. Dan kuasa IGP ini pula adalah tergantung kepada undang-undang itu sendiri dan tidak boleh melebihi daripada undang-undang itu. Jadi dalam keadaan sedemikian, permintaan keluar untuk mendedahkan garis panduan yang terhad atau terbatas ini untuk pegawai-pegawai polis di seluruh Malaysia ini adalah tidak dapat dilaksanakan buat masa sekarang ini. Dan juga satu lagi yang disebut oleh Yang Berhormat Keluang ialah soalan PGA ataupun dahulunya semasa darurat dipanggil pasukan polis hutan. Pasukan polis hutan ini adalah juga paramilitary group dalam polis di Raja Malaysia. Kalau di Sarawak dahulu dipanggil Police Field Force, di Semenanjung pasukan polis hutan. Dan apabila semasa darurat mereka bertugas sebagai military, paramilitary, dan walaupun mempunyai kuasa-kuasa polis di bawah undang-undang. Jadi mereka boleh menjalankan tugas sebagai tentera dan juga menangkap dan menggunakan kuasa undang-undang sebagai pegawai polis. Apabila tamatnya emergency pada tahun 1890, pasukan polis hutan ini telah ditukar juga fungsi-fungsinya kepada polis yang melaksanakan tugas-tugas awam. Tapi salah satu daripada halangan dan kekangan ialah pasukan ini telah dilatih sebegitu rupa sebagai pegawai tentera, ahli tentera yang berhadapan dengan komunis, berhadapan dengan musuh di dalam hutan. Jadi untuk menukarkan sikap mereka yang telah berkhidmat beberapa puluh tahun bahagian daripadanya di dalam hutan dan menantang komunis dahulu, mengubah kepada polis sivil adalah makan masa yang panjang. Dan untuk membuat perkara ini berlaku, boleh dilakukan, maka kita berhati-hati supaya mereka bersama dengan polis biasa untuk menjalankan tugas di kalangan masyarakat untuk menguatkan kuasa undang-undang. Kita bimbang tindakan mereka mungkin tidak sejajar dengan apa yang kita lihat boleh biasa dilaku menjadi amalan polis sivil yang biasanya diterima pakai dan terima oleh pihak-pihak awam. Jadi kalau ada perbezaan tindakan itu nanti oleh kerana kejanggalannya menjalankan tugas, kita juga menghadapi masalah.
untuk mengguna mereka menjalankan khidmat itu keseluruhannya. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat, masih PGA ini digunakan di tempat-tempat yang di luar kerja polis-polis sivil. Umpamanya di kawasan Lahad Datu, mereka masih menjalankan tugas-tugas sedemikian rupa yang ala tentera. Dan begitu juga di sempadan-sempadan, sama ada sempadan Thailand, Kelantan, Perak dan Perlis, dan juga di Sarawak dan Sabah. Mereka menjalankan tugas ini dalam hutan dan duduk dalam hutan ala tentera. Jadi dalam keadaan demikian, kita tidak boleh menyerapkan keseluruhannya pihak PGA ini ke dalam ke dalam polis sivil ataupun convert them, mereka menjadi polis sivil. Jadi itu berhubung dengan polis hutan, Datuk Yang Dipertua. Yang kedua, pasal special branch ada juga yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Adakah perlu lagi kita perkhidmatan kepada mereka ini? Jadi adalah satu tanggapan yang tidak tepat dan salah sebenarnya. Kalau kita mengatakan soalan risikan untuk negara yang tidak berhadapan dengan peperangan ini tidak perlu lagi. Jawapannya, Yang Hormat, sekarang kita lebih lagi memerlukan unit special branch ini untuk menjalankan risikan dalam beberapa sudut. Jadi dalam keadaan sedemikian, saya sendiri berpendapat yang mempunyai pengalaman, bahkan pernah menegur dalam dewan ini, apabila kita tidak lagi berhadapan dengan komunis dahulu, segelintir melihat bahawa special branch telah di-stood down, saya tidak bersetuju dengan tindakan sedemikian. Bahkan funding dengan izin Datuk Yang Dipertua untuk risikan dan informers ini dan sting operation mereka mesti diteruskan supaya kita tidak akan ketandusan maklumat-maklumat yang penting untuk keselamatan negara yang mungkin kita sendiri sebagai orang biasa tidak melihat maklumat-maklumat yang sedemikian ini. Jadi yang Datuk Yang Tua Menteri Perisikan. Yang Hormat, dalam peraturan Dewan Parlimen 37.1 yang dia dua perkara saja. Tadi Yang Berhormat Tan Sri Speaker sebut. Satu, mencelah yang saya bagi. Kalau saya duduk, Yang Berhormat cakap. Yang kedua, mencelah oleh kerana saya menyalahi peraturan. Point of order, ya. Itu saja. Kalau tidak, saya tidak boleh dicelah masa bercakap. Melainkan saya benar. Okey, sila. Memang tidak berniat untuk mencelah sebelum Menteri bagi laluan. Saya ingin dapat pandangan dari Menteri bahawa perisikan ini memang sangat penting. Tetapi saya nampak adakah kita banyak perisikan telah berlaku, terutama dia di sempadan kita, ada yang dilakukan oleh Center of Anti-Terrorism, ada yang dilakukan oleh Special Branch, ada yang dilakukan oleh tentera. Saya ingin tanya penjelasan dari Menteri, apakah koordinasi supaya maklumat ini tepat disampai untuk menjaminkan keselamatan. Kedua ialah di negara-negara lain sekarang ada trend untuk mendirikan satu investigation bureau yang di luar pasukan polis, tapi mereka mengumpulkan pakar-pakar yang merupakan perisik dan tidak semestinya mengikut dari kalangan anggota polis atau tentera. Apakah pandangan Menteri kalau kita dalam keadaan ini untuk menjaga keselamatan, kita memikirkan mewujudkan satu bureau untuk penyiasatan? Terima kasih. In this subterranean world of spies, risikan, intelligence, Yang Hormat, memang susah kita semua mengetahui.
Jadi dia tidak boleh diderah kepada umum. Begitu juga di antara mereka sendiri. Di antara intelligence, military intelligence, for the purpose of intelligence collection, untuk military itu sendiri, ada risikan-risikan dan hal tuju yang sendiri. Sebagaimana kita lihat di Amerika, dia ada mempunyai FBI, dia mempunyai CIA, dan bermacam-macam lagi. Bahkan ada 3-4 lagi badan risikan di Amerika. Mereka pun tidak dapat dilingkap, tidak juga share intelligence information yang mereka buat. Jadi bahkan mereka sendiri yang menentukan kepada siapa intelligence information, kerana tadi ada yang menyebut jangan bagi tahu dengan kepada Perdana Menteri saja, berilah tahu kepada semua. Kalau dia beri tahu kepada semua, dia tidak lagi menjadi intelligence khazanah kita. Kalau dah dibagi dengan semua, apa saja yang kita tahu, kita derah kepada semua. Jadi dia tidak lagi jadi satu intelligence collection dan tidak ada bergunanya kepada masyarakat kita dan keselamatan negara ini. Jadi yang berhormat, untuk mengatakan menubuhkan satu badan lagi, menambahkan apa yang kita ada sekarang ini, itu satu persoalan yang berhormat. Kalau kita perkasakan special branch, kita perkasakan military intelligence, kita perkasakan intelligence dalam CID itu sendiri, kita cukup yakin dia sudah mencukupi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi dan kita lihat sekarang, ya Muhammad. Jadi satu lagi yang ingin saya sebut secara am, ya, satu berhubung dengan pendaftaran, kerana ini perkara umum yang banyak dibangkit. Yang tadi yang berhormat mengatakan kenapa berpuluh-puluh ribu dakwaan mengatakan 200,000 masyarakat yang tidak didaftar, telah dilahirkan tidak didaftar dan tidak mempunyai kewarganegaraan. Ini yang berhormat adalah kadang-kadang ada kesilapan kita sendiri, yang berhormat. Yang berhormat mungkin tak tahu, saya dulu pun tak tahu, sekarang saya sudah tahu, yang berhormat. Ada orang yang pergi ke hospital selepas melahirkan anaknya direkod dalam laptop komputer hospital. Selepas itu dia balik, pulang ke kampung, pulang ke rumah, 42 hari selepas itu baru dia teringat, anak saya belum didaftar kepada pejabat pendaftaran. Akhirnya disebutkan late registration. Kalau late registration ada dua mekanisme. Kalau di Semenanjung, Malaysia dan Sarawak, dia satu sistem. Kalau di Sabah, dia satu sistem. Kalau di Semenanjung, Malaysia, kita kena pastikan keibubapaan. Pastikan ibu bapa ini. Yang kedua, semua keseluruhan Malaysia kita kena lihat yang ibu bapa ni dah kahwin ataupun tidak. Anak ini lahir sebelum kahwin ke selepas kahwin. Ini kena dipastikan. Jadi menentukan di mana letaknya di bawah perlembagaan anak ini kewargaan negaraannya. Kalau dia lahir selepas perkahwinan, mana satu ibu bapa itu warga Malaysia akan memberi anak itu ke status warga Malaysia. Tetapi kalau lahir sebelum perkahwinan, kalau isterinya bukan orang Malaysia, jadi anak itu bukan orang Malaysia. Jadi yang berhormat, kerja Jabatan Pendaftaran ini amat rumit. Nak memastikan, kalau tidak berlakulah apa yang dikomplain yang berhormat banyak daripada Sabah khususnya, mengatakan orang-orang daripada luar negara itu kita daftar sebagai rakyat Malaysia. Jadi minta maaf sampai saya habis cerita ni dulu. Pendaftaran ni. Jadi kalau soalan perkahwinan, oleh kerana nilai negara kita bersetuju bahawa perkahwinan asas kepada legitimacy kelahiran anak. Jadi yang keduanya tadi, apabila dia late registration di Semenanjung dan di Sabah, dia hanya perlu dikhususkan oleh pihak pendaftaran. Bila pihak pendaftaran mengatakan anak ini adalah anak warga Malaysia, boleh diberi my card dan dia warga Malaysia. Tapi kalau berlaku di Sabah, ada undang-undang negeri Sabah mengatakan walaupun Jabatan Pendaftar sudah mengatakan ini memang khusus, memang tetap anak orang Malaysia, tetapi tidak boleh diberi my card, tidak boleh diberi sijil beranak orang Malaysia, mengatakan warga negara Malaysia, melainkan telah disahkan oleh mahkamah magistrate kelas pertama. Ini undang-undang negeri. Jadi orang Sabah, saya cukup yakin tak mau undang-undang ni dia tarik balik. Kalau nak standardize benda ni, undang-undang tu kena tarik. Saya bincang dengan ketua menteri pun tersandar tak mau jawab saya. Sebab dia memikirkan apakah
justification politik dia kalau undang-undang ni ditarik balik. Jadi akhirnya kita membiarkan begitu saja undang-undang tu dan kita terpaksa menjalankan tugas kita which in the constraint that we have dengan izin Datuk Yang Di-Pertua. Jadi ini soalan pendaftaran, soalan kewarganegaraan. Kita kena berjaga-jaga. Yang Berhormat sebut orang Iban, Yang Berhormat daripada Kenawit tadi nak bangkit nak tanya. Yang saya tahu tak ada banyak sangat orang Iban yang tidak didaftar dan tidak berpunyai. Tidak banyak Yang Hormat. Kalau ada pun yang terlambat macam yang saya sebut tadi, selepas melahirkan anak dia balik ke kawasan, ataupun ada contoh-contoh yang saya terima bahawa apabila si ibu bapa ni anak dia seorang dah berjalai ke orang Iban di Sarawak. Senyap cakap Iban sikit saya. Tak faham pun. Bila dia dah pergi ke tempat orang, mengembara ke tempat orang. Jadi bila dia nak mendaftar, anak dia yang tinggal di rumah dia, dia sebut yang 3 ini saja. Yang 3, 2 orang pergi ke tempat lain tu tadi tak dimasuk dalam sinarai. Jadi ini dimasukkan ke dalam sistem National Registration. Tetapi apabila si anak yang balik ni nak buat kad pengenalan, nak buat dia punya sijil beranak, dia kata dalam sistem kami menunjukkan A dengan X yang kahwin ini 3 orang anak saja, yang 2 orang ni tak ada. Jadi satu lagi masalah yang dihadapi oleh pejabat pendaftaran. Akhirnya melainkan ibu bapa tu datang juga bersama untuk memberi surat sumpah yang kita terima. Jadi ini tidak boleh dapat dielakkan. Jadi inilah banyak, tetapi sebenarnya mungkin rakyat Penan yang kita sudah ketahui 90% lebih sudah didaftar. Ada lagi yang belum didaftar. Pertama, hanya yang masalah kita sekarang ialah untuk mengantar my card yang telah dilulus dan dibuat oleh pihak Jabatan Pendaftaran belum disampaikan kepada mereka ini kerana mereka sudah berpindah randah ataupun pegawai kita nak mengantar masuk ke dalam pendalaman tu payah nak mencari. Walaupun saya dah memberi arahan Datuk Yang Betul. Saya dah beri arahan supaya berbincang dengan pemimpin-pemimpin kampung di kawasan-kawasan tertentu supaya my card ini boleh disampaikan kepada pemimpin kampung dan DO, SDO ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang masuk ke pendalaman itu boleh mengantar bagi pihak Jabatan Pendaftaran. Tetapi perbincangan ini untuk meminta orang jadi office boy yang berhormat bukanlah mudah. Ya. Jadi yang berhormat itu soalan late registration. Pasal pendatang asing. Pendatang asing ini satu perkara. Memang Datuk Menteri. Sila. Ya. Pendaftaran sebelum masuk ke yang lain. Terima kasih Datuk Menteri. Tentang pendaftaran ni kita tengok tadi Datuk Menteri cakap tentang pendaftaran anak-anak. Tapi saya nak tanya Datuk Menteri tentang masalah pendaftaran bagi isteri-isteri yang bukan warga negara Malaysia. Kerana saya berada di kawasan Pulau Langkawi ni, ramai kawan-kawan saya yang kahwin belah sana. Bila kahwin belah sana, ada lebih kurang 500 orang isteri-isteri ni yang tidak ada IC Malaysia, tetapi anak mereka dah besar, dah masuk universiti dan sebagainya. Masalahnya mereka tidak boleh nak pergi ke Mekah dan sebagainya kerana mereka bukan warga negara Malaysia. Bagaimana kita dapat membantu mereka ini kerana mereka sebenarnya tinggal di Malaysia sekarang? Terima kasih, Yang Hormat. Ini soalan memang relevan. Sebabnya anak-anak yang kahwin ni dengan orang asing, kadang-kadang kita nak cari mudah berkahwin, pergi ke seberang sana mengikut orang agama. Pandailah, saya bukanlah orang tahu agama sangat. Pada saya sudut undang-undang Islam, kalau cukup saksinya, ada kadinya, cukuplah, halal lah perkahwinan. Tetapi masalahnya undang-undang berkehendak kita mendaftarkan perkahwinan sedemikian rupa di Malaysia ini supaya perkahwinan itu dianggap sah di Malaysia. Barulah anak itu dianggap sah lahirnya di Malaysia. Dan kalau perkahwinan itu boleh masih dipertikaikan, anak itu juga akan dipertikaikan kedudukan status anak ini. Jadi kalau ini berlaku, Yang Berhormat, jadi satu masalah pada keluarga ini. Dan masalahnya juga buka bank account tak boleh, masuk sekolah pun tak boleh, menyambung sekolahan dan
nak pergi umrah pun tak boleh. Semua banyak tak boleh. Jadi minta tolonglah kawan-kawan yang duduk di sempadan tu, kalau nak kahwin tu kahwinlah betul-betul. Kalau nak kahwin 2, 3 tu mintalah kanan isteri yang pertama. Yang kebenaran. Dok, salahnya yang ni dah kahwin. Dah kahwin 20 tahun. Kita nak bagi tahu sekarang tak boleh dah. Dah kahwin dah 20 tahun. Tapi masalahnya anak dan isterinya. Isteri tu pun problem, anak pun problem. Tolong selesai kejap Pak. Ya, ya Muhammad. MP Langkawi kot tu. Amat penting sekali perkahwinan itu mestilah sah dipandang oleh undang-undang Malaysia yang Muhammad. Ini perlu. Apabila sudah sah, lahirnya anak selepas perkahwinan, insya-Allah anak itu juga kita akan sahkan statusnya. Yang Muhammad. Boleh diberi kad pengenalan, my card dan dapat status warga negara Malaysia. Kahwin tu penting. Jadi lain kali belum habis cerita tadi. Siapa nak kahwin dua tu, mintalah kebenaran daripada isteri yang tua dulu. Tapi nak tanya, Kalau tak dapat kebenaran jangan kahwin. Isteri satu ya. Masalah. Kalau kahwin seberang sempadan nanti, Ya boleh. Boleh. Boleh selalu. Terima kasih. Dan saya pengusi. Saya rasa agak ada keraguan yang berhormat jawab tadi. Soalan Langkawi menyatakan rakan-rakan beliau bukan rakan saya. Nama tu orang berkahwin dengan warga negara Thailand. Laki-laki orang Langkawi, isteri orang Thailand. Walaupun dia hanya mendaftarkan sah kahwinnya di Langkawi, anaknya mesti ikut warga ibu, bukan bapa. Dia begini ya Umat. Kalau perkahwinan itu sah pada 1 Januari tahun 1990 umpamanya. Dan lepas tu lahirlah seorang anak 1995. Anak itu kalau salah seorang daripada keluarga ini, daripada ibu atau bapa ini, warga Malaysia, anak itu juga warga Malaysia yang Umat. Warga Malaysia yang Umat. Kalau ada masalah jumpa saya. Itu di bawah perlembagaan. Tan Sri ya, betul. Di bawah perlembagaan, kalau lahir sebelum perkahwinan, dia ikut warga negara ibu. Kalau ibu anak orang Thailand, anak ini juga jadi anak Thailand. Jadi dia tidak menjadi anak Malaysia. Ada seorang, ini cerita sikit mana? Saya tak apa, masa saya dah habis kan, saya berhentilah. Seorang suami isteri berkahwin 8 tahun, tak dapat anak. Dia mohon kepada isteri dia nak kahwin yang nombor 2. Isteri dia kata bolehlah kahwin nombor 2. Dia kahwin dengan orang Vietnam. Ini orang Cina yang mana? Dia kahwin dengan orang Vietnam, lahirlah seorang anak. 2 bulan lepas jumpa saya di pejabat, anak tu tak jadi anak dia. Dan bukan warga negara Malaysia. Jadi saya kata, first thing, kahwin you tu tak halal. Tak boleh. Sebab dia bawah undang-undang Malaysia, semenjak tahun 75 dulu, law reform, apa nama tu? Undang-undang tu menghalang orang yang bukan Muslim kahwin dua. Tak boleh kahwin dua. Jadi dia tak boleh kahwin dua, dengan sendirinya perkahwinan itu tak sah lah. Law reform saya. Nampak? Mung tanya terlibat Boleh Belum lagi Bapak. Tunggu dulu. tanya sikit. Tunggu Bapak. Saya nak cerita habis ni. Cerita habis. Ini cerita ni belum habis. Jadi nasihat saya ya Umat pada dia, mohon kepada berbincang di antara kamu bertiga, si suami dengan 2 orang isteri dia, bincang ke rumah. Saya kata, you adoptkan anak ini sebagai anak yang sah kepada kamu. Bila adoption tu diluluskan nanti, baru kita bagi warganas kalau dah cukup masa dia mengikut perlembagaan yang Umat, baru kita boleh bagi dia kewarganegaraan, oleh kerana dia anak dia tu warga negara dia. Tapi kena prove juga dengan DNA dia sekali, sebab kita nak prove anak ini betul ke tidak anak dia. Yang Muhammad daripada kena tanya. Terima kasih Timbalan Menteri. Ini isu yang sama berlaku di Sabah, iaitu warga tempatan berkahwin dengan warga Filipin dengan warga Indonesia. Perempuan tempatan
laki-laki dari Filipina atau Indonesia. Di situ banyak komplikasi berlaku, di mana jabatan pendaftaran tidak pula memberikan dia warga negara, sebab dia kata bapa dia bukan orang, lepas tu sudah kahwin, sudah ada anak 2-3, si suami hilang, tidak tahu mana. Itu masalah. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalah ini? Sebab kita wakil rakyat menjadi beban. Kadang-kadang dia sudah besar, dari 13 tahun, ditahan, ditangkap. Nak balik Filipina, tak pernah balik. Tak pernah pun datang Filipina, memang lahir situ. Jadi macam mana masalah ini? Apa dalam pendekatan yang boleh dilakukan oleh kerajaan, oleh kementerian khususnya? Sebab masalah sebegini bukan 1-2, mungkin beratus dan beribu. Jadi menjadi masalah kepada kita pemimpin daripada Sabah khususnya. Ya, saya jawab Yang Hormat kena tangan dulu ya. Sebenarnya di Sabah, masalah di Sabah, saya dah bagi tahu dengan Jabatan Pendaftaran supaya kita apa saja persoalan yang dibangkit ini akan kita gantung ke semut dahulu, put on hold, sehinggalah laporan daripada Royal Commission of Inquiry itu nanti siap dan dibentangkan di Dewan ini, dan melihat apakah pilihan kerajaan dan tindakan kerajaan susulan daripada saranan daripada Datuk tunggu susulan daripada laporan daripada Royal Commission of Inquiry itu nanti. Jadi selepas itu apa saja cadangan dan keputusan kerajaan, kena kita ingat walaupun ada Royal Commission of Inquiry, at the end of the day the government of the day will decide on everything. Minta maaf Tan Sri, kena kita kerajaan kita bimbing menerusi, ditakbir mengikut cabinet decision. Jadi itu cabinet decision itu juga 3 komponen yang amat. Kabinet itu bersama dengan Agong sekali. Jadi Royal Commission of Inquiry daripada Agong juga ada 2 yang amat. Jadi salah yang amat. Tan Sri Speaker yang berhormat Timbalan Menteri, berpanjangan dengan apa yang disuarakan oleh Kina Batangan. Bukan saja masalah mereka ini belum lagi diiktiraf. Mereka ini lahir di Sabah. Mereka mempunyai sijil lahir macam saya punya sijil lahir juga. Bukan ada perbezaan. Jadi kita mau tahu, orang yang lahir di Sabah, sijil lahirnya macam kita punya juga macam dalam Dewan ini. Kemana mereka ini mau dihantar? Mereka ditangkap dan dihantar ke penampungan. Mau dihantar balik. Kita terpaksa pergi ke penampungan, bagi tahu hantar kemana. Mereka tidak ada keluarga di Indonesia. Ini perkara serius. Jadi kita minta mungkin satu kaedah baru untuk kita buat keputusan. Sama ada mau kasih mereka ini warga negara atau apa macam. Dia orang ini sudah jadi stateless. Sudah jadi stateless. Kita tidak boleh kurung mereka. Mereka dibagi sekolah. Ada sampai form 5 pun, tapi tidak ada kad pengenalan. Jadi itu minta penjelasan. Penjelasan saya tetap, Muhammad. Kita tunggu juga keputusan Royal Commission of Inquiry. Saya setuju dengan Muhammad. Tiap-tiap hamba Allah yang lahir di Malaysia, di tanah Malaysia ini, di bawah undang-undang pendaftaran, mesti diberi sijil lahir dan status kewarganegaraannya mengikut apa yang undang-undang sebut juga untuk kelembagaan. Jadi di sinilah kalau orang British kahwin dengan orang British, orang Nepal kahwin dengan non Nepal, beranak di sini, kita pergi sijil lahir juga. Dia orang Nepal, dia orang British. Jadi dia macam ni. Jadi anak ini pun saya fahamnya. Saya tahu semua masalah-masalah pada yang pasir itu, operation pasir dan sebagainya itu, saya tahu semua tu. Jadi kita tahu, saya merasa apa yang berhormat rasa. Tapi hakikatnya kita dah lantik Royal Commission of Inquiry, kita kena tunggu juga laporan itu dan kita lihat keputusan kerajaan selepas itu. Yang berhormat saya tak jawab satu pun soalan dibangkit dalam bahasan. Sikit saja tu. Sikit. Yang berhormat, saya nak tanya satu kes begini. Yang benar-benar berlaku. Di tempat saya ada orang kahwin, si bapaknya orang Malaysia, ibunya orang Thailand. Kemudian anak dilahirkan. Dilahirkan sudah pasti dalam
daftar surat beranak itu, anak itu bukan, kebetulan ibunya balik ke Thailand dan tak datang lagi. Jadi macam mana kita boleh nak bantu anak ini dilahirkan di Malaysia, bapa cuma ibu Thailand, tapi di dalam surat beranak disebutkan bukan warga negara. Sekian, terima kasih. Dasar dia tepat ya, Wan. Kalau salah seorang daripada ibu bapa itu orang Malaysia, perkahwinannya sah diiktiraf oleh undang-undang Malaysia, dan anak itu lahir selepas perkahwinan, anak itu warga negara Malaysia, ya Muhammad. Kalau ada masalah, ya Muhammad, jumpa saya lah. Ya, jumpa saya. Ini kalau ada masalah individu yang spesifik macam ini, Muhammad, jumpa saya, jangan soal ya Muhammad. Sila ya Muhammad. Kita berhadapan dengan satu masalah dalam negara, iaitu banyak di antara wanita-wanita muda melahirkan anak luar nikah, kan? Menyebabkan kita tak tahu peraturan negara, mereka membunuh anak-anak mereka. Sedangkan saya dipahamkan dalam negara, anak luar nikah tadi sebenarnya warga negara. Satu. Yang kedua, berlaku juga wanita-wanita kita berkahwin di luar negara, tiba-tiba tak tahan lama perkahwinan mereka, balik ke Malaysia ada anak. Tetapi kerana dia dilahirkan di luar negara, adakah anak tadi boleh menjadi warga negara? Kerana YB Menteri menjawab tadi, kita sekarang ni ada kaedah baru, ujian DNA. Ini yang kita tak tahu peraturan baru. Minta Menteri perjelaskan. Minta laluan Menteri. Ya. Saya. Sikit soalan ringkas saya. Ya. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya nak tanya Yang Muat Menteri, apa bezanya antara kewarganegaraan dengan kerakyatan? Citizenship and nationality. Apa bezanya? Terima kasih. Ya, soalan tu tadi ya Muhammad. Soalan kelahiran anak di luar negara. Tetapi kita masih lagi berpandu kepada undang-undang kita ya Muhammad. Undang-undang kita jelas. Undang-undang kita mengatakan bahawa perkahwinan itu mestilah sah dan diiktirafkan oleh undang-undang Malaysia. Kalau perkahwinan itu sah, walaupun di mana saja dia dilahirkan, kalau dia sepatutnya sistem dia, you kena melapor kepada embassy kita atau wakil kita di seberang laut juga, di mana dia dilahir. Kalau itu berlaku ya Muhammad, kewarganegaraan dia patut diberi kewarganegaraan Malaysia. Jadi tak ada masalah sebenarnya Muhammad. Kadang-kadang ada tersalah sebabnya mungkin oleh kena apa nama ni, kita tidak melapor kepada embassy kita di luar negara dan kita terlupa melapor. Jadi ini telah menjadi satu kesilapan, tetapi kerajaan dan jabatan can put right all this kesalahan ini. Ya Muhammad, sudah ya Muhammad. Jadi yang ini tadi yang Muhammad, pada saya payah saya nak cari perbezaan di antara kewarganegaraan dan nationality ni Muhammad. Nationality ni kalau saya lahir pun di luar sana dan bukan warga negara Malaysia, nationality saya masih Malaysia juga ya Muhammad. Tetapi warganegaraan ini memang dia all hak sebagai warga negara ini memang ada pada dia di bawah perlembagaan, di bawah undang-undang kita ya Muhammad. Jadi tuan-tuan Tan Sri Yang Di-Pertua, oleh kena jawapan ni tebal sangat ya Muhammad. Jadi kalau saya nak jawab dengan ringkas saja tak memuaskan hati, saya ingat saya boleh jawab semua lah. Jadi saya anggap saya akan beri jawab tertulis. Terima kasih ya Muhammad semua. Masih. Menteri jawab masa kahwin je. Jadi menteri kahwin ke? Orang masa selain tak lain tu. Hal-hal yang berhormat masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 11 bilion 960,776,000 untuk Kepala BIN 62 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2014 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Kepala BIN 62 sebahagian daripada jadual.
Ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P62 anggaran perbelanjaan pembangunan 2014 diluluskan. Ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P62 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Fasal-fasal 1 dan 2. Fasal-fasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Sila. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis. Masih ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang perbekalan 2014 dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Takkan jawapan hanya cerita bab kahwin ni lah. Ha? Ahli yang berhormat, ahli yang berhormat, ahli yang berhormat. Kita banyak soalan kawan-kawan tadi bangun bangkit. Banyak soalan-soalan yang saya sokong. Macam apa namanya dibangkit dicelah oleh Jerlun kepada Padang Sang. Benda-benda yang cukup penting. Pokok sana, cukup duduk pokok sana. Pokok sana. Ketua Penerangan garang nampak. Nakkan jawapan. Tidak kita tunggu sampai jam malam ni kita nakkan satu jawapan. Pasal itulah kalah merapu banyak. Jangan buat wayang lah. Itu pasal lah kalah merapu banyak. Nah, pasal cerita buat kahwin mungkin bera aku pakai macam pengantin hari ni. Dia tengok nak kahwin lah. Pokok sana, sudah. Masih ahli yang berhormat, bertenang ahli yang berhormat. Masalahnya ialah bahawa usul di atas nama yang amat berhormat Menteri Kawangan di dalam aturan urusan mesyuarat tidaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majelis bersidang semula sebagai majelis mesyuarat.